Sapu di kasut. Okey. Macam mana kaedah dia? Oh, sapu kasut ni tuan-tuan, dia ada satu bab yang khas. Dia panggil al-mashu 'alal khuffain, di mana selepas bab wuduk nanti memang kita akan bincanglah tentang sapu di atas khuf. Sebelum kita bincang tentang tayamum dan sebelum kita bincang tentang mandi wajib. Tapi dah abang tanya, saya sebutlah secara ringkas. Sebenarnya Nabi SAW dalam bab wuduk, baginda juga bukan hanya membasuh kaki. Ya, baginda kadang-kadang, terutama ketika baginda bermusafir lah, baginda juga akan hanya menyapu sahaja pada kasutnya. Ya, sapu je. Mana dia basahkan tangan, dia sapu. Itu disebut sebagai al-mashu 'alal khuffain, sapu di atas dua kasut. Khuf ni merujuk kepada sama ada kasut ataupun stokin daripada kulit. Di mana sepakat para ulama, stokin atau kasut daripada kulit boleh disapu dengan syarat-syaratnya lah. Syarat dia mesti suci daripada najis, dia mesti menutupi tempat yang wajib dibasuh, dan mungkin ada syarat-syarat yang lain, adalah 2, 3, 4 syarat. Dia boleh dibawa berjalan, di mana bila berjalan dia tidak koyak, mesti strong, dan dia mestilah tidak menyerap air. 4 tu syarat kebiasaannya lah, ya? Jadi khuf sepakat boleh jika daripada kulit lah, stokin ke, kasut ke. Satu lagi ialah jika kasut atau stokinnya bukan daripada kulit. Kebiasaannya stokin daripada selain kulit lah, seperti daripada benang, daripada kapas atau bahan-bahan yang lain. Kasut pun sama juga, sebab kasut ni bukan hanya dibuat daripada kulit, kadang daripada plastik. Plastik ada tak ada kot. Daripada PVC, daripada lain-lain. Boleh ke tak boleh? Cerita dia gitu lah. Ya. Standard mazhab Syafi'i tidak boleh lah, tapi sebahagian yang lain kata boleh saja. Termasuk fatwa ulama-ulama yang moden. Qardawi, ahli Jumaat Mesir, mengharuskan sapu di atas apa-apa yang kita pakai di kaki. Kalau stoking daripada benang pun tak apa. Menyerap air tu, dia kata menyerap air ni hanya ijtihad para ulama, tidak ada dalil sama sekali. Kalau kasut, mana kata kasut yang selain kulit, dia kata boleh lah. Kebiasaannya stokin lah, stokin. Kasut ni mungkin ada tak berapa applicable sangat, sebab kasut kita tak boleh sebenarnya, sebab kasut kita bawah buku lali. Betul tak? Kalau nak sapu atas kasut, dia kena macam stokin juga. Kasut tu kena tutup buku lali. Biasa kita pakai bab ni stokin lah, stokin. Stokin kalau kulit tak ada isu, tapi kalau selain kulit ada khilaf. Sebagian ulama kata tak boleh, termasuk standard mazhab Syafi'i, tapi ulama yang baru-baru ni semua telah membolehkan. Kerana kalau kita nak kata sapu di atas kasut atau khuf ni hanya kulit, maka orang Arab saja yang boleh guna rukhsah tu, sebab orang Arab memang daripada kulit, terutama orang Arab yang dulu-dulu. Kesianlah orang daripada China, daripada India, yang mana termasuk Melayu juga, mana ada kita pakai stokin daripada kulit. Orang Arab dia pakai stokin daripada kulit sebab nak mengelakkan sejuk, terutamanya. Kita tak ada sejuk, memang kita pakai benang, jadi boleh, ya. Tapi adalah syarat-syarat dia, 4 syarat yang saya sebut tadi, ya. Tambah satu lagi, dia mesti memakainya setelah dia berwudu. Maksudnya wudu penuh dulu, kemudian dia pakai stokin, ya. Kentut, okey. Sekarang bila dia ambil wudu, dia tidak perlu membasuh kaki lagi, dia hanya wudu macam biasa. Tang kaki itu dia sapu saja di atas, basahkan tangan, zap. Cuma yalah kan, kalau orang belajar in detail dia boleh buat, tapi kalau dia tak belajar, dia tak pernah buat, dia macam ni. Jadi boleh lah, boleh. Okey, Najab. Dan bila kita lihat dalam fatwa wilayah pun, beberapa tahun yang lalu bila isu ni timbul, dia pun kata benda yang sama. Sapu ni kalau kulit saja, terutama stokin lah. Tapi dia kata kalau bukan kulit, itu khilaf. Mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kalau orang beramal dengan fatwa yang lain, termasuk yang baru-baru ni yang membolehkan, maka tidak boleh diingkari sama sekali. Amal ibadah ni kita buat untuk diri kita. Kita belajar macam tu, kita buatlah macam tu. Jangan kalau orang nak tahu, kita bagi tahulah. Dia tak nak ikut pun tak apa. Benda ni dia very open, pasal dia khilaf, ya. Haji tanya apa lagi satu? Ya? Tak faham ah? Macam mana? Ya, betul.
Betul. Kalau kita pakai kasut, kita sapu atas kasut. Kalau kita pakai stokin, kita sapu atas stokin. Ya, macam saya nak semayang dengan stokin, saya tak nak semayang kasut. Kasut cemar lagi satu, takkan nak bawa masuk dalam bilik kita kasut tak keluar kan. Practically kita dengan stokin lah. Jadi pagi-pagi ambil wudu pakai stokin, dah. Kalau kentut ke apa, zuhur garang ataupun waktu duha garang nak wudu saja macam biasa, tang kaki sapu je atas je, kanan kiri, dah. Allahu Akbar. Allah, takkan nak cabut kasut susah apa ustaz? Susah juga orang nak buka kasut pakai selipar pergi jamban, pergi bilik air tak? Sebab tu Allah Ta'ala bagi rukhsah di situ. Bila awak memakai kasut asus stokin daripada kulit ke, bukan kulit tu khilaf lah ya. Bila awak nak berwuduk setelah awak berhadas, boleh saja awak sapu di atas benda tu. Jadi yang Haji tengok dekat Mekah, dekat Madinah, mereka sapu di atas tu, itu okey lah tu. Ya, boleh. Nanti ada bab dia. Nanti saya bagi penjelasan satu-satu, itu lebih jelas ya. Tapi bila tuan-tuan cabut kasut atau stokin tu, tak boleh dah lah. Pagi-pagi saya pakai stokin, saya dah wuduk, saya pakai stokin. Okey. Lepas tu saya pukul 10 ketuk nak mai duha, pergi ambil wuduk macam biasa, kaki sapu boleh ya. Zuhur garang kentut lagi, sapu lagi dia 24 jam, 1 hari 1 malam bagi yang bermukim, 3 hari 3 malam bagi yang bermusafir ya. Dengan syarat 2 je, tidak berhadas besar dan tidak mencabut stokin yang kita pakai itu. Kalau kasut-kasut lah, kalau stokin. Kasut ni kita cabut semua, jadi payah nak buat. Lepas tu kasut kita tak masuk dalam jabat, tak masuk dalam bilik kan. Tapi stokin, let's say kalau contoh tuan-tuan dah cabut stokin, dah tak boleh sapu lagi, tak boleh sapu dah. Dia jangan cabut stokin tu. Sebab tu stokin saya tak cabut sampai saya balik, sebab saya nak wuduk sapu atas stokin. Ya, boleh. Simple je, benda ni tak susah. Tapi kalau kita belajar, kita akan tahu. Ya, betul-betul lah, kena tahulah.